Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni Abel akan tunjukkan pattern jubah. Sebelum ni saya dah tunjukkan jubah A-line, tapi hari ni saya nak tunjukkan cara merajah pola jubah princess cut yang kembang, yang ada potong pada bahagian ketiak ataupun pada bahagian bahu. Nanti saya akan tunjukkan cara melakar. Kat sini saya dah ukur badan ni saiz S, bahu dia 14. Ini ukuran ketat Bahu 14, dada dia 32. Kita akan campur kelonggaran dia 3 inci jadi 35. 35 kita akan bahagi 4 jadi 8 3 suku. Yang warna merah ni adalah jawapan yang telah dibagi dan kita akan terus lukis dekat pola. Bila kita nak buat sesuatu baju, apa-apa pattern, senang kita buat macam ni. Kita dah campur bahagikan, dah campur kelonggaran sekali. Kemudian kita dah dapat jawapan dia. Kita terus merajah kat pola Okey, kalau bahu dia 14 bagi 2 jadi 7. Dada dia 32 ketat campur 3 35. Kemudian kita bahagi kepada 4 jadi 8 3 suku. Kemudian dia ada dua cara. Yang kat sini jangan rasa confused setengahnya. Kalau kamu semua tengok pada YouTube ataupun Facebook, mana-mana dia sama ada dicampurkan dulu ataupun dibahagikan dulu, tapi jawapannya tetap sama. Contohnya kat sini 32 ketat campur, dia terus campur kelonggaran, dapat 35, baru dia bahagi pada 4, hasilnya 8 3 suku. Tapi yang satu lagi 32 dia dah bahagi pada 4, dapat 8 campur 3 suku. Dapat jawapan pun sama, cuma sama ada dicampur dulu atau dibahagi dulu. Kat sini jangan keliru kalau terjumpa cara cikgu ni mengajar cara macam ni, cikgu ni mengajar cara macam ni, tapi hasilnya adalah sama. Pinggang 25 bagi 4 6 suku campur 1/3/4. Okey, kat sini sama ada dia nak longgar ataupun nak ketat sedikit, tapi masih boleh pakai. Satu ni adalah lisu 6 suku, pinggang 25 bagi 4 6 suku campur 1/3/4. Satu adalah lisu, 3/4 adalah kelonggaran. Atau campur 1/2. Satu adalah lisu, setengah adalah kelonggaran, maknanya 8. Yang ini kita nak buat longgar sedikit sebab dia kurus, tapi dia tak nak nampak kurus sangat. Jadi kita buat agak longgar. Punggung 34 ketat campur 3 37 bahagi 4, hasilnya dapat 9 suku. Cara kedua 34 bahagi 4 jadi 8 setengah campur 3 suku 9 1/4. Sebenarnya 3 suku ni sama dengan 3 Kemudian labu jubah dia 53. Panjang tangan dia 21. Sini panjang tangan. Panjang tangan 21. Pergelangan tangan piling dia nak 11. 11 kita bahagi 2 jadi 5,5. Okey, ketiak dia ketiak kat sini ketiak dia 19. 19 ni longgar saya dah ukur 16 ketat, saya tambah 3 inci, dia akan jadi 19. 19 ni kita bagi 2 sebab depan belakang, jadi 9 setengah. Bila kita dah dapat ukuran macam ni, kita kena merajah pola buat rangka dia. Saya kata bila kita nak buat rangka, mesti ada bahu, dada, pinggang, punggung, labuh, jubah. Ini adalah rangka yang wajib untuk ke semua pattern-pattern baju. Kalau kita dah tahu step ni, senang untuk kita olah untuk kelonggaran dia. Contohnya
Yang ini saya tunjukkan pada bahagian kecil. Nanti kita akan tunjukkan pola ya. Bahu. First kali kita ambil garisan. Kita tarik garisan labuh. Kita ambil bahu. Kemudian dada. Macam mana kita nak turun ke dada? Okay. Kat sini. Dada bahagi 4. Dada yang ketat Dada bagi 4, 8. Maknanya kita turun 8. Kat sini yang saya tanda warna merah ni. Macam mana kita nak turun, nak dapatkan garisan dada. Garisan yang nombor 2. Dada bahagi 4 jadi 8. Yang untuk bahagian pinggang kita kena ukur ya. Bahu ke pinggang ada yang 15. Dia 13, 14, 15, 15,5 dan 16. Yang ini ikut ketinggian ya. Dia kata orang tu rendah sikit, dia akan 14. Tinggi sikit dia akan 15. 15 yang 16 ni adalah orang yang tinggi tinggi, jadi jarak antara bahu ke pinggang dia tu jauh lah. Yang ini saya kira 15. Kemudian pinggang ke punggung standard dia 8. Kadang-kadang 9 sebab yang double XL triple SL kita ambil 9 sebab punggung dia tu agak dia besar, jadi dia ke bawah sikit. Kemudian labuh baju. Kalau kita nak buat blouse ke apa-apa pattern semua, step ini adalah step yang wajib ya. Senang aja. Bahu macam mana nak dapat garisan kedua, dada bahagi 4. Yang kat sini nanti kita akan adjust ya, walaupun dada keempat kita kadang-kadang dia orang terus saja dapatkan garisan lengkuk ketiak. Tapi sekiranya kita nak selesa lagi, kita nak tahu ketiak dia tu sama ada terlalu besar ataupun kurang selesa, kita ketiak tu pun kita akan ukur juga. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi bahu ke pinggang ukur 15, pinggang ke punggung 8 dan labuh baju. Apa-apa saja jenis baju, dia punya rangka ni adalah rangka yang wajib. Okey. Sekarang kita nak buat, sebelum saya nak tunjuk merajah, saya nak tunjukkan yang ini. Yang ini adalah jubah princess cut yang kita nak buat nanti. Dia akan potong pada bahagian ketiak atau bahu kalau nak buat kat bahu, bahu ni kita bagi 2. Bagi 2, kemudian yang merah ni kita terus gunakan pembaris lengkung tu, kita buat macam ni. Ini yang pertama dekat ketiak, ini yang kedua dekat garisan bahu. Bahu bagi 2, kita terus temukan pada bahagian lisu. Pertama sekali, sebelum ni saya dah buat pola jubah A-line. Ini adalah jubah A-line yang asal. Sebelum ni saya ada buat jubah A-line. Kita potong pada bahagian ni, pada bahagian tengah ketiak ni, kemudian berjumpa dengan lisu. Ini lisu, untuk dapatkan lisu, mercu ke mercu kita akan terus ke bawah, kita potong. Bila kita potong, kita akan tambah berapa inci yang kita nak. Yang warna hijau ni penambahannya. Contohnya berapa yang kita nak tambah, sama ada 3 inci, sebelah kiri 3 inci, sebelah kanan pun 3 inci. Depan belakang sama Kalau kita nak kembang lagi, kita tambahlah berapa yang kita nak kembang Kadang-kadang kita ikut kain Kalau kain tu dibeli lebih, dia kata nak kembang, kita tambahlah lagi. Biasanya yang paling kecil tu kat sini dalam 3 lah. 3 ataupun 2 inci Kalau 2 inci sini 2 inci. Kalau 3 inci, 3 inci. Dia mesti balance Kemudian baru bila kita dah potong ni, kita tambah, baru kita potong, tapi kita letak basi setengah inci sini, setengah inci sini Bila kita pisahkan ni, kita potong. Bahagian lisu ni kena buang Okey, kita kena buang lisu ni. Ni kita kena buang. Kemudian kita cantum, masa kita potong kat kain, kita buat basi setengah inci semua, sini pun setengah inci. Kemudian kita akan sambung balik.
Sama balik dia akan jadi kembang macam ni. Okay, kembang macam ni. Okay, ni cara pertama. Cara kedua macam ni. Dia panggil apa? Gigi buaya. Serupa juga, kita buat garisan lurus. Garisan lurus daripada lisu ni jangan lupa. Kita tambah sini 3 inci, kita tambah sini 3 inci. Kemudian kita buat zigzag sampai ke atas. Tujuan kita buat zigzag ni, bila kita buka dekat kain nanti, saya potong sekarang saya potong. Kita potong betul-betul kena pada bahagian hujung dia. Kemudian kita buang lisu dia. Okey. Bila kita nak potong kat kain, kita yang ni, misalkan kata ni A, B. Kita potong ikut hujung yang tajam-tajam ni. Ikut hujung, kemudian baksi dia kita ambil setengah. Yang kat sini pun sama, kita potong hujung ni, kemudian campur setengah. Sama je cara dia, sama ada nak buat cara macam ni ataupun cara macam ni. Yang kedua, atau yang satu lagi, kalau malas nak tambah kertas ni, bila kita potong dekat kertas, dekat kain, kita kena ingat lah, kita akan buat tanda pada bahagian kain 3 inci. Kita straight aja daripada hujung bucur lisu ni, kita terus saja tambah. Itu lagi senang, tapi kena ingat lah, takut kita terlupa nak buat penambahan ya. Tapi yang mana baru-baru belajar tu, biasanya saya, bila saya ajar saya punya student, saya suruh dia buat pola kecil-kecil macam ni. Sebab kadang-kadang bila dia nak buat tu, dia terlupa. Dia boleh, lain kali dia boleh nak ingat, dia buka buku, kemudian dia nampak dia punya pola-pola kecil ni ya. Pertama sekali kita buat garisan lurus. Kita ikut ni step ni. Okey, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa macam hati kita tenang. Bila kita nak buat pola ni untuk pengiraan, hati kita kena tenang. Sebab apa? Yang mana baru belajar, pening kepala. Sebab dia kata nak bahagi 4 lah, nak bagi 2 lah. Tapi bila kita dah duduk elok-elok, diam-diam, kita buat pengiraan macam ni, kita dah dapat hasilnya, kita dah tak ada rasa macam ragu-ragu. Okey. Kadang-kadang bila kita nak buat, kita terus melangkah, dan kita terus masa itulah kita nak bahagi, masa itulah kita nak campur, macam mana kita nak turun, masa tu kita rasa macam confused ataupun ragu-ragu. Tapi bila kita dah buat cara macam ni, awal-awal lagi kita dapat pengiraan macam ni, kita terus buat. Sebab masa saya mengajar dulu, bila kita dah bagi-bagi suku pun dia rasa macam suku tak boleh ke genapkan setengah ke. Suku tu 1/4 2 hun aja daripada 1 inci. Kalau 1 inci ni suku dia 1/4, setengah dia ada 4 kolom kat sini Kalau 3 suku ada 6. Kadang-kadang bila saya ngajar cakap suku, dia rasa pening kepala, dia kata tak boleh ke genapkan setengah. Yang biasa student kan 1/2, 2, itu lebih senang. Tapi suku tu kalau kita bahagi dengan 4, dia akan jadi berapa? Dia dah jadi 1, 2, 3, 4. Jadi walaupun suku, tetap kita kira juga macam ni, 25 bahagi 4, 6 suku. 6 suku ni kita buat pola suku badan. Kalau kali dengan 4, dia akan jadi 1. Kat situ kita kena kira betul-betul. Kita buat garisan lurus. Labuh ni 53 Kita ambil tali tape, kita terus buat panjang dia.
Panjang dia sampai bawah sini 53. Bahagian pertama, bahu. Buat garisan pertama, bahu. Bahu 14. 14 bagi 2 jadi 7. Kemudian dada. Dada kita turun 8. Buat garisan. Bila kita dah ukur semua, walaupun kita dah buat garisan, kita terus tandakan dada dia 8 3 suku. Kemudian bahu ke pinggang 15 kat sini, 15. Nampak bahu ke pinggang 15. Bila kita tanda 15, kita dah buat pengiraan kat sini pinggang jadi 8. Dah campur lisu dan koronggayan jadi 8. Terus tanda 8. Kemudian pinggang ke punggung 8. Buat garisan, terus tandakan dia punya saiz dia 9 suku. Suku kat sini. Kemudian labuh bawah lebar ni. Bila tiba bahagian labuh ni, gunakan pembaris L kat sini untuk dapatkan sudut yang tepat dan garisan yang lurus. Kita letak pembaris ini 53 kat sini. Kita letak pembaris macam ni. Ini garisan lurus, ini garisan tepat bawa ke sana. Kemudian kalau bahagian punggung dia tadi 9 suku, kita tanda 9 suku kat sini. Awal-awal lagi kita dah tanda. Jadi sekarang kita dah dapat garisan bahu ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ikut yang ni 5. Untuk dapatkan leher, dia punya leher dia 17,5. Dia punya ukur 17,5 bagi pada 6 dalam 278. Kat sini 278 kat sini. Kemudian kita turun 1 inci. Yang ni kita turunkan 1 inci. Kat sini baru kita start 278. Kemudian kita buat garisan. Kat sini pun sama. Sini lebih kurang 3 suku. Kita gerakkan ke sini 3 suku. Kemudian kat sini dalam suku, kita gunakan pembaris L. Kita boleh bulatkan dia. Atau apa-apa saja yang boleh membentuk ni. Okay, kat sini jangan tajam. Kita bulatkan sikit sebab kita nak bentuk ni bulat. Okay. Yang pada bahagian belakang, sini 3 suku. 3 suku. Kemudian kita buat macam ni. Kemudian bahu dia turun 1 inci. Kat sini. Kemudian kita sambungkan pada bahagian ujung tengkuk ni ke sini. Ni turun 1 inci ya. Daripada 1 inci kita buat garisan lurus ke bawah. Kemudian kita ambil bahagian tengah. Kalau 7 kita ambil tengah. Disebabkan dia ni kurus, dia punya daging pada bahagian kat dada ni kurang, kita masukkan 3 suku. Tapi kalau orang tergemuk, kita masukkan setengah. Yang sini saya ambil masukkan 3 suku. Kalau saya buat baju, kalau saya nampak orang tu gempal, saya masukkan setengah inci. Kalau orang tu kurus, saya masukkan 3 suku inci. Kemudian kita belok. Sebab kita dah dapat tanda tadi kan, dada bagi 4, 8 3 suku. Kita cek sekali lagi. Okey, 8 3 suku kat sini. Kemudian kita ambil pembaris bengkok ni, kita belok.
Dia punya point sini kena kat sini, yang hujung ni kena kat sini. Buat macam tu. Kita dah ukur dia punya ketiak ketat dia 16. Kita tambah kelonggaran dia 3 inci, dia jadi 19. Kalau 19 kita bagi 2, depan dan belakang, dia jadi 9,5. 9,5. Kemudian kita kena ukur. Jangan lengkungkan dulu ya. Kita kena ukur. Dia cuma dapat 8 3 suku. 9 pun tak sampai. Sikit lagi 9. Jadi kita nakkan 9,5. 9 baru 18. Kalau 9,5 baru 19 ya. Jadi untuk ini kita kena adjust. Macam mana kita nak adjust? Kita turunkan saja. Pembaris ni kita turunkan. Point ni jangan bergerak ya, sebab kat situ. Kita turunkan ke bawah dalam. Okey. Sehingga kita dapat 9,5. Biasa kat sini kita kena adjust. Kalau dia ambil sini tak sampai 9, ketiak dia akan ketat ya. Boleh juga. Tapi dia kata dia badan dia kecil, dia nak selesa, biar pergerakan dia selesa. Lebih-lebih lagi bila dia orang dah ada anak pergerakan dia agak agresif sikit. Jadi baju tu nak longgar sikit lah. Okey, kat sini dia dapat 9,5 kat sini. Baru kita belok. Maknanya dada tu kita turunkan sikit. Kita tak semestinya 32 bagi 4, 8. Kita mesti turun 8 terus kita potong. Masa kita ukur badan dia tu, kita ukur pada bahagian ketiak juga sebab kita nak keselesaan pada customer kita. Jadi kat sini tak ada jadi masalah. Bila kurang kita turunkan, bila terlebih kita naikkan. Okey, jadi dia punya garisan dada dia kat sini lah. Okey, pada bahagian pinggang, bahu ke pinggang 15, kita dah dapat ukuran dia kat sini. 25 bagi 4, 6 suku campur 1, 3/4, jadi 8. Saya dah tanda 8. Kita gunakan pembaris lengkung ni untuk dapatkan 8. Kemudian punggung. Punggung 34 bagi campur 3, 37 bagi 4, jadi 9 suku. 9 suku kat sini. Ni kita dah tandakan 9 suku. Kita dah buat garisan. Kemudian kita gunakan lengkung macam ni. Bila kita nak gunakan garisan lengkung ni, kita pun boleh tengok juga kalau macam ni bentuk dia terlalu melengkung. Kalau kita nak buat baju baju kurung moden, kalau punggung orang tu nampak besar, boleh kita ambil bahagian ni. Tapi kalau dia tak ada punggung, dia straight, kita gunakan pada bahagian hujung. Okay. Daripada sini kita akan teruskan ke bawah. Yang bawah ni kita dah tanda dia sama dengan atas. Kita buat garisan titik-titik ni terus ke bawah. Kemudian daripada bawah ni lah kita nak kembangkan. Berapa kita nak kembangkan? Kita nak kembangkan 3, 4, 5 ataupun 6 kalau nak kembang lagi ya. Kat sini saya ambil 5 inci. Tekan kat sini, kita buat garisan lurus ke bawah. Sekiranya kain tu tak cukup, kita boleh kecilkan. Biasanya kalau kita nak buat baju jubah ni, elok kita beli bidang 60 senang untuk kita potong. Kita tak susah hati nak tonggang terbalikkan kain tu, kita beli bidang 60. Okey, kalau macam ni hasilnya adalah jubah lain. Tapi sekarang kita nak ubah kepada princess cut. Kemudian kita nak buat lisu. Atas kita dah siap, kita nak buat lisu. Untuk dapatkan lisu, kita kena ukur mercu ke mercu. Mercu ke mercu dia 7, jadi bagi 2, jadi 3,5 kat sini.
turun mercu dia berapa. Bila kita ukur turun mercu dia 10, kita kena, misalnya mercu dia kat sini, dia punya hujung lisu ni tak boleh kena pada mercu yang paling tinggi ya. Kita kena turunkan 1 inci, maknanya 11. Kat sini kita punya start lisu kemudian kita ambil ni pembaris, kita turunkan atas ni. Berapa lisu yang kita nak adalah bergantung pada turun bahu ke mercu, kemudian kita turunkan 1 inci, baru kita dapat berapa panjang lisu atas. Lisu bawah ni biasanya 5 inci. 2, 3, 4, 5 kat sini. Kalau tadi kelonggaran dia 3 suku, 1 ni adalah untuk lisu. Maknanya lisu ni 1 inci, setengah kiri, setengah kanan. Okay. Yang ni setengah setengah sini dia akan jadi 1 inci. Pinggang sebenar dia 25, 24, 25 kat sini. Kemudian kita tambah 1 inci untuk lisu. 3 suku inci adalah ni 1 inci, contohnya kita dah tambah adalah pengganti lisu. Ni 3/4 adalah kelonggaran. Kalau kita nak setengah inci pun boleh. Okey, yang sini dah selesai. Kita buat macam mana kita nak bentuk dia jadi kembang untuk gigi buaya ya. Kita start daripada sini. Kalau start daripada atas dia 4 suku, jadi 2 1/8 kat situ Okey, gunakan pembaris ni, kita bentuk dia bertemu dengan hujung. Kalau kita nak buat lisu daripada paras bahu, kalau nak lisu pada bahagian ketiak, kita turunkan dia 4 inci. Bisa kata kalau orang tu besar 4 inci setengah kita bentukkan dia bertemu dengan penjuru lisu yang ni. Okey, kemudian pada bahagian hujung kaki ni samalah, kita ambil tengah lisu tadi 3,5. Kemudian kita buat garisan lurus sampai bawah. Saya buat garisan titik-titik ni adalah garisan center garisan lisu, bukan garisan center. Bahagian lisu ni tegak terus bawah. Okey, macam mana kita nak kembangkan dia? Kalau yang ini sebelah sini 3 inci, kat sebelah sini pun 3 inci. Nampak? Kalau sini 3, kat sebelah sini pun 3. Kalau sini 2, sini 2. Kalau 4, sini 4. Mesti sama Kemudian kita buat garisan sini. Contohnya sini A, sini B. Daripada hujung lisu ni kita turun ke 3 bawah. Kita buat garisan lurus. Okey. Ini untuk B. Yang B ni saya buat warna merah B. Kemudian saya buat garisan sini untuk B. Teruskan ke atas. Ini untuk B. Untuk A, yang ini 3 inci terus bertemu atas. Ini untuk A. Yang B, kita akan daripada garisan lurus ni kita tambah 3 inci. Yang A, daripada garisan lurus tambah ke sana 3 inci. Kemudian kita buat yang ini tak ada ukuran kita saja untuk buat dapatkan penjuru. Pada bahagian hujung ni
ujung kain ni kita naikkan 1 inci setengah. Kalau kita nak buat lebar lagi dia punya kain tu, kita naikkan lagi. Kalau kita buat A-line biasa kita naikkan 3 suku kan. Tapi kalau jubah yang kembang kita naikkan lagi 1 inci setengah ataupun 2 inci. Sebab bila dia turun ke bawah, kain tu akan memanjang tepi tu. Okey, yang ni tak nak. Pada bahagian lisu pun, lisu ni tak nak Tadi sebelum ni saya dah tunjukkan cara potong dia. Customer tanya ataupun dekat dalam grup Abel, kenapa kita kena buang lisu ni ataupun kenapa perlu lukis lisu ni. Tujuan dia, misal katalah tak ada lisu kita tambah 6 suku kat sini, tambah aja kelonggaran dia 3 suku kat sini, 2, 4, 6, 3 suku kat 7. Dia punya kembang dia nanti sampai sini contoh. Kemudian macam mana kita nak belokkan pada pinggang ke punggung ni, dia macam bentuk dia macam ke dalam, tak cantik macam ni. Contoh macam ni, kemudian punggung macam ni. Kat sini macam tercerut. Tapi kalau kita letak lisu ni buang, dia punya kedudukan tepi ni lebih cantik lebih cantik, orang kata landai, tak ada tercerut macam tersentak macam ni. Macam ni, kemudian macam ni tersentak. Sebab tu kita perlu pasang lisu. Tapi sekiranya pinggang dengan punggung dia, beza dia masih landai, tak perlu lisu pun tak apa. Yang itu kita kena buat praktis ukuran badan seseorang Bila kita dah buat banyak kali, kita jadi tailor, kita dah buat banyak kali, kita tahu sesuai ke tidak. Kemudian kita dapat jawapan kenapa kena ada lisu, kenapa tak perlu lisu. Okey. Sekarang ni yang bahagian badan kita dah siap. Kalau kata yang ini pola ni saya boleh gunakan pola hadapan dan pola belakang. Sekiranya dia nak zip pada bahagian belakang, kalau bahagian depan ada 4 bahagian, kita dah potong 3 bahagian. Bahagian tengah ni, nampak simbol ni adalah kain yang dilipat 2 tanpa potong maknanya bahagian depan kita ada 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Tapi kalau untuk bahagian belakang dia nak zip, bahagian belakang ada 4 bahagian. Sebab kat sini dia akan buat penambahan zip Bila dia nak buat penambahan zip, dia kena potong lah. Maknanya dia ada 4 bahagian. 1, 2, 3 dan 4. Kemudian macam mana kita nak gunakan pola yang sama untuk bahagian belakang. Saya gunakan pen merah jadi dia tak membazir. Kalau lebih faham satu, kita nak tahu perbezaan bahagian mana, dan juga jimat cara kita mengajar Untuk bahagian belakang dia punya 3 suku. Warna merah ni bahagian belakang. Beza dia kat sini dan kat sini. Yang sini kita masukkan suku saja. Okey, nampak yang merah belakang, yang biru hadapan. Beza dia kat sini dan kat sini saja. Belakang sama. Ini pinggang dan ni sama. Tapi kalau belakang dia nak kecil sikit, setakat campur ni setengah je Yang ni dia punya lebar dia 3/4, belakang dia setengah. Jadi bahagian dia tu nampak macam ada cutting sikit. Kalau nak cuttingnya sikit, tapi yang ni dia memang nak longgar. Okey, lepas kita buat badan, kita buat tangannya. Tangan kita buat garisan lurus.
Tangan dia 21 kat sini. Kemudian hujung dia tu untuk dapatkan garisan tepat, buat macam ni. Buat garisan lurus. Terus 11 bahagi 2, 5,5. 5,5 kat sini. Okey. Saya tulis di sini AB. Macam mana nak dapatkan garisan AB? Dada dia 32 bahagi 4 jadi 8. 8 kita bahagi 2 jadi 4. 4 ni kat sini. 8 ni kat sini. Kita turun 8. Okey. Turun 8. Kat sini ada dua cara, nanti saya tunjukkan. Kemudian kita buat garisan lurus. Terus kita bahagi 3. Kalau 9 1 sama 3 3 3. Okey. Pada bahagian atas kita keluarkan setengah, bawah setengah. Kita naikkan 1 inci ke atas dengan gunakan pembaris. Yang ini kita tak boleh daripada atas, kita lebih kurang 1 inci. Kalau tak nanti dia tajam. Kita gunakan bahagian lengkung mana yang ada bentuk ni pembaris siam tu kan, boleh gunakan. Yang ni pun kita boleh gunakan freehand Sini setengah, sini pun setengah, masukkan, ni keluarkan. Kemudian kita ukur dia. Biasanya yang terlebih tu takut sebab kamu tak ukur. Ukur ni penting kan, nanti biasanya kalau dekat dalam grup tu kenapa saya punya tangan bila disambung dekat ketiak dia terlebih. Sebab kita tak ukur. Kalau kita ukur kat sini 9, kat sini 9. Kalau 9,5 tetap 9,5 kat sini. Tapi kat sini kita boleh kecilkan sedikit dalam suku ataupun setengah inci sebab mengikut kain Okey, kita ukur daripada atas. Ikut lengkung. Okey, kita dapat 9,5. Nampak 9,5. Ketiak tadi 9,5. Tapi kat sini kita boleh kurangkan sedikit. Kurangkan suku inci. Okey, cara yang kedua. Yang kat sini tak nak ikut Buat saja garisan lurus. Yang ini kita ambil 4. Buat di garisan lurus. Kemudian kita ambil garisan ni mesti kalau 9,5 kita ambil 9 inci. Kita terus dapatkan 9 inci. Yang ini kita abaikan. Yang 8 ni kita abaikan. Kita dah dapat 4 inci, kita buat aja garisan lurus. Kita tarik aja garisan lurus, tapi yang A ke sini kita mesti dapatkan 9 inci. 9 inci kita nak 9,5 kan. Bila kita dah lengkung kat sini, bila kita membelok dia akan memberi setengah inci. Jadi kat sini bila kita ukur dia akan dapat 9,5, tapi kita kecilkan sikit. Sebab bila dia serong, dia akan beri. Bila kita tarik kan, dekat, masukkan dalam baju, beri. Lebih-lebih kain, lebih-lebih lagi kain yang memang jenis memberi. Okey, kalau kain cotton tu, tak apa sikit lah. Jadi kita dah dapat sini, kita dapat ini, kita lengkungkan. Lengkung, kat sini kita masukkan sikit suku. Kat sini tak nak. Okey, ini tangan lurus. Kalau kita nak buat tangan loceng, kita kena ukur bahu ke siku. Misal katalah siku dia 10, kita tanda macam ni 10. Kita masukkan dalam setengah inci. Kat sini berapa yang kita perlukan. Bila kita ukur kat tangan dia punya 11, kita
masa kita ukur kat badan customer, kita kena tanya customer berapa dia nak besar. Kita tak boleh suka-suka besarkan sendiri. Kita kata kalau sini 14 okey tak? Kalau dia rasa okey, kita ikut dia 14. Contoh 14 kalau bagi 2 dia jadi 7. 7 kat sini. Dan kita ambil pembaris ni, kita lengkungkan dia. Kat sini mesti kecil kecil masuk sikit. Lengkung kat dia, kat sini kita masukkan lah. Masukkan setengah inci. Sebab dia makin membesar. Kita masukkan setengah inci dia untuk kecil-kecil. Lengkung. Yang ini kita boleh pelbagaikan. Kalau kata nak tangan apa? Tangan kedut, kita ambil yang 7 ni. Kita ukur dia punya pergelangan tangan dia berapa. Kat sini contohnya tangan 7,5, mesti ada bernafas sikit dalam satu masuk sini, masuk jari 7,5. Kita tengok 7,5 bagi 2, 3 suku. Baki dia ada 3 inci. Kat sinilah dia punya kedut. Kalau tak faham boleh ikuti saya punya baju jubah yang A lain Sini adalah kedutan dia. Misal kata, kalau kata dia nak cuff besar biasa berapa? 2,5 atau 3 inci kan. Dia punya labuh ni 21. Kalau nak cuff 3 inci, kalau dia ambil terus cuff 3 inci, dia ambil ukuran yang sama, dia masuk kat sini cuff 3 inci. Kata 1, 2, 3. Dia punya gelembung dia terlalu banyak. Jadi dia punya labuh ni kita kena tolak labuh ni. Kalau cuff 3 inci tu dia dah masuk sini, kita kena tolak dalam 2 inci kat sini. Kita ambil 19 saja. Okey. Sebab nanti cuff 3 inci boleh masuk, dia punya gelembung dia terlalu banyak. Kalau nak cuff 1 inci, kat sini kita akan tambah 2 inci. Kita tambah. Kalau cuff tu kecil, kita tambah. Kalau cuff tu besar, kat sini kita kena kurangkan sikit. Okey, setakat ni untuk pola skirt jubah dah selesai. Macam mana kita nak olah dia menjadi pattern lain Okey. Kita nak pattern apa? Misal katalah kita nak pattern kurung moden, tapi jenis princess cut lah. Kita ukur saja daripada bahu ke labuh baju yang dikendaki. Misal katalah labuh baju dia 37 ke 38 ke ikut tinggi Misal katalah 38 kat sini. Kita potong paras 38 ni. Okey, dah jadilah baju kurung moden princess cut. Cara semua sama. Kalau dia nak kata kembang kat sini kita kembangkan. Okey, kat sini, kalau kat sini kita potong dia punya kembang dia 1,5. Lebih kurang 1,5. Kalau kita nak 2, kita tambahlah. Kalau 11 ni kat sini, kita tambah 2 sini, 2 sini. 1,5. 3 kat sini. Kita tambah sini. Tambah lagi. Dia akan jadi kembang. Yang sebelah ini tak nak kembangkan boleh, tak kembangkan boleh. Pun boleh sebab sebelah sini kita dah kembangkan. Macam tu je cara dia. Kalau nak blouse kembang pun sama. Blouse kembang setakat mana? Setakat blouse dia 20, 30. Kemudian kembang ni kecil sebab dia kita ambil untuk jubah bawah besar, atas ni mestilah kecil kan. Kita tambah lagi. Tambah sini berapa yang kita nak, yang sini pun kita tambah. Dia akan jadi blouse princess cut. Okay. Kat mana lagi bahagian yang kita nak ubah? Pada bahagian atas ni kita beza dia dekat bahu. Boleh buat pilihan sama ada dekat sini ataupun kat sini. Bahagian leher, sekarang dia orang banyak kepada leher bulat sebab dia orang dah pakai tudung sekarang, lain
masa sebelum tahun-tahun ni dia pelbagaikan pada bahagian leher. Tapi sekarang ni dia orang lebih suka leher bulat saja, sama ada nak buat lapik atau nak buat kun, bentuk kun. Begitu juga pada bahagian hadapan, mana yang buat nursing kita akan tambah pada zip pada bahagian hadapan. Kalau nak masuk saja pun boleh dengan kelonggaran 3/4, kita boleh masuk aja tanpa zip, ataupun dia boleh pasang butang. Dia belah sendiri, bukan belah sampai habis, dia belah dalam 3,5 inci belakang untuk masuk kepala. Yang ini kalau masuk ni leher macam ni, untuk masuk kepala je, tanpa leher tanpa belahan tak boleh. Kita buat belahan belakang saja dalam 3 inci untuk pasang butang saja. Tapi kalau kata nak masuk aja, kita kena turun 3,5 daripada sini. Sekarang kita turun 3 inci. Tapi kalau leher tu nak masuk aja, kita tambah kat sini 3,5. Kita turunkan 3,5. Kat sini kalau 2 tak sampai 3, kita ambil dalam 3 suku pun boleh. Dia masih boleh masuk. Okey, setakat ni. Lepas ni saya akan gunting. Tunjukkan cara gunting. Kalau kita nak gunting ni, kita kena gunting yang merah, sebab yang merah tu di sebelah luar. Okey, pada bahagian tangan, saya lupa ni. Kalau dia punya bahagian ketiak tadi kita keluarkan sikit, ini pada bahagian belakang kita kena keluarkan sikit aja. Sebab dia kurus, dia tak perlu keluarkan banyak-banyak. Kecuali kalau orang tu badan besar, yang warna merah ni kita lebih keluarkan sikit. Sebab dia punya belakang tu ada daging. Bila tangan dia kuat ke hadapan, dia rasa macam tegang pada bahagian belakang. Sebab tu bila kita beli baju dah siap, kadang-kadang masalahnya pada bahagian tangan belakang tu, bila kita kuat dia akan rasa sempit. Walaupun kalau saiz L tu saiz kita, tapi bila kita kuat ke depan, dia akan memberi ke depan. Jadi sebab tu kita kena tambah kita kena keluarkan pada bahagian belakang ni. Kemudian macam mana nak buat cara potong? Kita potong macam ni. Yang ni kita buang tisu. Bila kita letak kat kain nanti, kita letak macam ni. Dia punya penjuru ni, penjuru yang tajam-tajam ni, itu adalah ukuran yang kita nak. Contoh kita letak pembaris macam ni. Kita start daripada sini sampai kita bertemu dengan penjuru yang paling besar pada hujung ni. Penjuru ni kita letak macam ni. Nampak dia punya ni, dia punya hujung-hujung yang tajam tu. Dia punya ni kelebaran dia lah. Nanti kat sini kita akan tambah 1/2 inci untuk basi jahitan. Macam ni. Dan sebelah sini macam ni lah. Kita ambil penjuru dia penjuru yang tajam-tajam ni. Kita buat garisan. Kemudian masa kita nak jahit nanti pada kain, kita tambah 1/2 inci. Cara macam ni boleh, cara macam ni pun boleh. Atau kita tambah kain untuk kat pola, tambah kertas lain kat pola. Atau ini yang paling ringkas sekali, cara macam ni. Kita potong dia, tak payah buat gigi buaya ni. Kita potong dia tengah-tengah. Masa dekat kain nanti baru kita tambah buat 3 inci, 3 inci. Yang itu terpulang 3 inci ke 4 inci ke, kita gunting. Ikut cara yang paling senang. Tapi masa kita nak belajar, kenapa perlu ada gigi buaya, kan? Sebenarnya gigi buaya ni yang kita tunjuk dia punya penjuru ni.
Penjuru ni adalah bahagian yang kita kembangkan kiri kanan, sini dan sini. Atau cara yang macam ni, yang hijau ni adalah penambahan kertas di pola ataupun cara penambahan di kain. Okey, setakat ni untuk bahagian pola. Untuk setakat ni untuk bahagian pola, pertama sekali kita ambil ukuran badan, kita dah siapkan dia punya penambahan kelonggarannya, kemudian kita dah dapat dia punya jawapan dia, warna merah ni jawapan dia. Kemudian kita buatlah dia punya gambar rajah macam ni, nak turun berapa, 15 ni berapa. Dah ada graf macam ni, dah ada jawapan dia, confident, baru kita buat pola. Okey, setakat ni untuk kita merajah pola. Lepas ni saya akan tunjukkan cara memotong kain, pola letak, cara letak pola di kain.